استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين على هذه النية الصالحة بنية القبول بنية الشفاء بنية المغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء من الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga mereka yang diberikan ilmu agama dengan beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini insya-Allah saya akan sambung pengajian kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid yang pertama, muqaddimahnya. Insya-Allah malam ini kita sambung dan kita masuk hadis yang ke-24 daripada bab yang ke-7 berkaitan wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. Insya-Allah malam ini kita masuk hadis yang ke-24. Insya-Allah agak terlewat sikit mula pada malam ini di atas teknikal apapun insya-Allah sama-sama kita dapat melayari yang berada malam ini yang sedang bersama-sama kita dalam kelas ataupun kuliah yang menyaksikan Facebook live pada malam ini. InsyaAllah sama-sama kita mendalami urusan agama Allah dan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Al-Bukhari wa Muslim. Arti daripada hadis yang 24 ini daripada Muawiyah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, nescaya dijadikan dia seorang yang beroleh faham, iaitu fahaman yang teliti dalam perkara agama, dan bahawa
sesungguhnya aku ini hanyalah orang yang membahagikan. Sedang Allah Ta'ala jualah yang memberi, dan sebahagian daripada umatku ini tetap terus menjalankan agama Allah. Tidak ada sesiapa pun daripada kalangan orang yang menyalahi mereka dan merosakkan mereka sehinggalah datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Hadis yang ke-24 ini menerangkan kepada kita tentang 3 perkara. Yang pertama, kelebihan orang yang dikurniakan fahaman yang teliti dalam perkara agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah jualah yang mengurniakan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, sebahagian daripada umat Islam ataupun sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap terus menjalankan kebenaran. Baik, kita akan huraikan satu persatu, iaitu yang pertama, kelebihan bagi orang yang dikurniakan fahaman yang teliti dalam bidang ataupun dalam perkara agama, iaitu di antara ilmu agama yang utama sekali pada nilaian Allah Ta'ala ialah ilmu agama yang telah diwahyukannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang yang faham dan teliti dalam perkara agama. Harus kita sedar, kita mesti kena faham agama dan juga mempelajari agama dan beramal dengan agama. Sebab itu di antara ilmu-ilmu agama yang utama sekali, di antara ilmu-ilmu agama yang utama sekali pada nilaian Allah Ta'ala, Allah akan nilai ilmu agama ialah ilmu agama yang telah diwahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kerana ilmu agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 tujuan. Tujuan yang pertama, kerana mengaturkan hubungan manusia sesama manusia. Atur hubungan manusia sesama manusia dan mengatur hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu agama ini, Allah Ta'ala mengajar mereka adab peraturan. Jika diamalkan oleh seseorang, akan hiduplah ia dengan saudara-saudaranya manusia yang lain dalam keadaan kasih mesra dan bersih suci daripada perasaan hasad dan dengki. Ini yang pertama, iaitu tentang kelebihan ataupun tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang kedua, dengan ilmu agama ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka adab peraturan, dan jika diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya, yakni hubungannya dengan Allah, akan berjayalah ia mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan menjadikan dia berkehidupan bahagia di dunia dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya di hari akhirat kelak. Jika demikian, natijah mengetahui ilmu agama, maka sudah tentu kejahilan terhadapnya membawa kecelakaan di dunia dan pada hari pembalasan. Maka hadis ini menerangkan bahawa ilmu pengetahuan yang sayugianya tiap-tiap seorang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, ialah ilmu pengetahuan yang membawa keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Maka sesiapa yang Allah kehendaki beroleh kebaikan disebabkan usahanya bersungguh-sungguh mencari yang demikian, nescaya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia
seorang yang memahami ilmu agama Islam dengan secara mendalam, kerana agama Islam dan ilmu-ilmunya adalah daripada Allah untuk kebaikan umat manusia di dunia dan di hari akhirat, meliputi jasmani dan rohani. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelebihan bagi orang yang dikurniakan fahaman, orang yang dikurniakan pengetahuan yang teliti dalam perkara agama, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri memberi kefahaman dan kebaikan. Allah kehendaki boleh kebaikan disebabkan usahanya bersungguh-sungguh mencari kebaikan. Siapa pun orang yang buat baik, semua orang suka. Allah suka kepada kebaikan. Innallaha ta'ala tayyib la yuqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan Allah Ta'ala tak terima kecuali yang baik. Maksudnya semua yang baik. Maka sebab itu siapa yang Allah kehendaki beroleh kebaikan disebabkan usahanya untuk menjadi yang baik, bersungguh-sungguh mencari yang baik, nescaya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seorang yang memahami ilmu agama Islam dengan secara mendalam, kerana agama Islam dan ilmu-ilmu agama Islam adalah daripada Allah untuk kebaikan umat manusia di dunia dan di hari akhirat, meliputi jasmani dan rohani. Itu tentang kelebihan orang yang diberi kurniaan kefahaman yang teliti. Yang kedua, Allah jua yang mengurniakan ilmu pengetahuan. Ini tentang hadis, kita masih lagi menghuraikan tentang ataupun menerangkan tentang hadis yang ke-24 tadi, iaitu huraian yang kedua, iaitu Allah juga mengurniakan ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang sedia maklum bahawa sesuatu perkara yang dihajati tidak akan tercapai melainkan dengan menjalankan usaha yang bersungguh-sungguh dan menurut peraturan yang tertentu. Lebih-lebih lagi, ilmu pengetahuan agama itu pun tidak cukup melainkan dengan adanya pertolongan dan limpah kurnia Allah memberikan orang itu persediaan untuk memahami makna dan maksud sesuatu masalah yang dituntut itu sekadar kemampuannya. Baik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyampaikan dan membahagikan segala apa yang diperintahkan dengan sehabis-habis daya usahanya, dengan tidak mengutamakan seseorang ataupun sesuatu kaum dari yang lain. Dengan cara yang demikian, sepatutnya orang-orang yang menerima itu sama keadaannya tentang faham dan pendapatnya mengenai perkara yang disampaikan dan dibahagikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang telah berlaku adalah berlainan. Demikian pula halnya alim ulama yang menjadi waris baginda untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agama. Mereka hanya menyampaikan dan menerangkan sekadar yang diilhamkan Allah kepada mereka untuk berbuat demikian. Tentang adanya perkara ataupun perbezaan faham dalam dan ceteknya, luas dan sempitnya di antara orang-orang yang menerima penyampaian itu mengenai rahsia sesuatu hukum syarak, maka yang demikian bukanlah tanggungan pihak yang menyampaikan. Bahkan fahaman yang luas dan mendalam itu ialah kurniaan Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturannya. Ini yang kedua, tentang ataupun isi kandungan ataupun huraian daripada hadis yang ke-24 ini, iaitu yang kedua, iaitu Allah menggunakan ilmu pengetahuan. Allah akan kurnia, Allah akan bagi mereka yang berkehendak, menghendaki. Siapa yang nak, dapatlah. Siapa yang tak nak, tak dapatlah. Siapa usaha,
dapat. Siapa tak usaha, jangan tanya, tak dapatlah. Dia orang yang usaha, insya-Allah dia akan dapat. Yang ketiga, tentang uraian ataupun keterangan daripada hadis yang ke-24 tadi, iaitu sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap terus menjalankan kebenaran. Dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cerita gembira tentang kebenaran agama Islam. Dengan sifatnya, iaitu dengan sifatnya agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk kebaikan jasmani dan rohani, serta kebahagiaan dunia dan akhirat, tetap terpelihara sekalipun dicuaikan dan tidak dihargai oleh golongan-golongan yang hanya mementingkan kebendaan material semata-mata, sebagaimana yang ternyata pada masa akhir-akhir ini. Agama Islam yang demikian keadaannya tetap dijalankan oleh sebahagian daripada umatnya dengan tidak tercacat bawaan mereka oleh sebarang angkara daripada pihak yang menyalahinya, sehingga datang perintah Allah Azza wa Jalla mematikan sekalian orang yang beriman, dan juga tinggallah sahaja orang-orang yang tidak tahu menyebut nama Allah pun. Maka pada zaman mereka inilah akan berlakunya hari kiamat. Maka hadis ini juga memberi semangat dan menjamin keselamatan orang-orang Islam yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan sempurna. Ini di antara keterangan yang dapat kita fahami daripada huraian ataupun keterangan hadis yang ke-24 tadi, yang menjelaskan kepada kita bahawa kelebihan orang yang dikurniakan fahaman yang teliti dalam perkara agama, kemudian Allah jualah mengurniakan. Sebab itu kita hari ini harus sedar bahawa bidang agama kena rujuk kepada pakar agama. Kita yang tak tahu kena tanya orang yang mengetahui. Kita jangan pandai-pandai. Kita jangan pandai-pandai. Kita tak tahu, kena jumpa, kena tanya, kena faham. Jangan buat hukum sendiri. Jangan berhukum tanpa kita tak tahu. Banyak juga di kalangan hari ini, masyarakat kita pakai hukum akal. Dia tak pakai hukum syarak. Hukum Islam dia pakai. Dan kita juga kena ingat. Baik. Jadi kita kena ikut, kita kena sedar, dan kita kena faham bidang agama, bidang masing-masing. Contoh, kalau kita lihat Menteri Agama yang baru, Al-Fadil Ustaz Idris Ahmad, dia menteri. Apabila ditanya soalan berkaitan hukum hakam, beliau boleh jawab, beliau mampu jawab, dan beliau ulama. Maka diberi kepada orang-orang yang otoriti menjawab, mufti-mufti dan sebagainya, kena pada tempat dia. Tapi orang kita hari ini duk nampak benda-benda yang nak meruntuh, macam-macam lah, nak memperlekehkan dan sebagainya. Kita kena ingat, tidak semua benda yang kita kena jawab. Kita ada bidang dia, kita ada orang yang otoriti dia. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu nak jawab juga. Bila jawab juga, habis tak kena pada tempat dia. Sebab itu, apa-apa pun biarlah nak jawab isu hukum hakam, ikut syariat, apa biar kena pada bidang kita. Kita jangan pandai-pandai keluar fatwa kalau kita tak tahu. Jangan pandai-pandai keluar hukum kalau kita tak tahu. Jangan cepat cemuh sangat. Orang kita ni kadang perangai boleh tahan juga. Tak kena dengan cara dia, hukum selalu. Tak kena dengan cara dia, bedah selalu. Awak tu siapa? Dengarlah baik-baik. Banyak istighfar, banyak selawat. Ngaji bidang agama. Jangan lupa, bidang lain nak mengaji-mengaji. Tapi agama, hak tu nombor satu dulu. Ilmu mengenal Allah, kenal hukum Allah, kenal undang-undang Allah, kenal peraturan dan pentadbiran Allah Ta'ala. Nak mengaji bidang doktor ke, komen ke, pilot ke, mengajilah. Tetapi jangan lupa, berapa ramai kita tengok pilot hari ni keluar daripada tahfiz Quran, ramai. Ramai bagian pomen keluar daripada pondok, ramai.
Sebab mereka pentingkan agama dulu. Jadi sebab itu bagi kita mendalami urusan agama adalah merupakan kefarduan, dan juga di sana terdapat banyak kelebihan yang Allah akan beri kepada orang yang mendalami urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itulah untuk pengisian malam ini. Dan biasanya malam ini hari Sabtu minggu pertama saya berkuliah maghrib di Surah Al-Amin, Bandar Tun Husin On. Tapi malam ini kita buat secara live online dalam Facebook, dan juga boleh dikongsikan di mana-mana tempat lah, insya-Allah. Minta maaf belaka atas uraian ataupun kupasan yang kurang tepat menarik. Saya mudah-mudahan insya-Allah ada kebaikan kita bersama. Tunggulah sambungan nanti, dan juga tazkirah ataupun kitab-kitab yang lain pula. Mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama. Jangan lupa doakan kebaikan, kestabilan negara kita, dan juga doakan supaya Allah Ta'ala angkat penyakit COVID-19 ini, dan juga harap kita dapat terus kembali hidup secara normal macam biasa. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana, rabbana taqabbal minna a'malana, rabbana taqabbal minna ibadatina, rabbana taqabbal minna majalisina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.